Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Amin. Surat 23 kata musannif rahimahullah ta'ala wa amma burhan wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi fali'annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa sifatu la tattasifu bis sifati والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية ومولانا جل وعز يجب اتصافه بهما فليس بصفة. Hadirin sekalian, tambah sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah dan limpah kurnia daripada Dia jua menjadikan kita dan menjadikan seluruh makhluk ni. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri kita Islam melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dia beri pula kita dapat ikut perintah Dia, meninggalkan larangan Dia, dengan kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Alhamdulillah. Dia beri pula pada kita kehendak untuk terus nak belajar dan memahami apa dia tunjuk ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, agar kita betul-betul faham perjalanan Islam, perjalanan iman, perjalanan ihsan, agar kita boleh mencapai semua perjalanan ni tepat macam mana SOP yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa dan dapat sedikit kelegaan daripada satu bencana yang kita pun masih dalam keadaan berjaga-jaga lagi ni. Dengan itu dapat kita berkuliah semula di masjid ni, walaupun ada masjid yang masih belum lagi mulakan kuliahnya, yang kita telah tertangguh 3 bulan lebih ke 4 bulan. Alhamdulillah dapat kita hadir. Mudah-mudahan walaupun kita tertangguh lama ni, Allah SWT masih memberikan iman di hati sanubari kita. Masih dikekalkan takwa kepada kita. Masih tak dilunturkan pada kita semangat untuk melalui kehidupan ni sebagai hamba Allah Ta'ala. Dan diberikan kita kefahaman agama, kefahaman demi kefahaman yang mematangkan kita atas kehidupan muka bumi ini. Bagaimana nak melalui kehidupan ni sebagai awak Islam beriman, apatah lagi di atas peristiwa yang kena atas kita ni, bahkan satu dunia. Bagaimana dengan kena lockdown ni boleh memudahkan kita untuk baca Quran, datang masjid. Selalu main masjid orang jadi imam, kena lockdown kita jadi imam. Duduk rumah
Selalu orang jadi Bilal. Kita lah Bilal, kita qomat. Contohlah. Walaupun begitu, tuan, ada juga orang yang bila duduk rumah, dia nak jadi qomat, nak jadi Bilal, tak boleh. Nak qomat, tak boleh. Jadi imam, tak boleh. Auzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Dan mungkin dengan sebab dia sedar dia tak boleh tu, lepas PKP ni dia azam. Contoh, aku nak main masjid, aku nak taubat, aku nak jadi orang betul-betul Islam, mukmin, muttaqin, muhsinin. Dan dia faham dah realiti kehidupan ni. Kalau ada duit, ada kenderaan, ada rumah pun, kalau tak boleh keluar rumah, tak boleh ke mana? Tak boleh buat apa? Ada duit pun, kalau tak boleh nak keluar rumah, nak buat apa? Lebih teruk lagi, dah masuk dalam kubur lagi, tak boleh buat apa, tak bergerak pun tak boleh. Jadi sebelum berlaku kejadian macam tu, dapat kesedaran, dapat keinginan, dapat dia boleh taubat dan rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk balik kepada siapa yang sepatutnya kita kena rujuk hakiki. Mudah-mudahan peristiwa yang berlaku pada kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab untuk kifarat dosa, untuk jadikan kita bertaubat, untuk jadikan kita sedar diri kita, kelepaan diri kita. Banyak kita buang masa yang kalau kita duduk sibuk pun tak boleh taat, rupanya tak sibuk, tak ke mana pun tak boleh taat juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita makin sedar, maksud kita hidup ni untuk mencapai redha Allah Ta'ala, dan dalam pelaksanaan proses kehidupan atas muka bumi ini, hati sentiasa terwajuh taat, iman, taqwa, dengan melaksanakan perintah dia, tinggalkan larangan dia, zahir batin, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan nisbah kita baca tertib ikut kitab ni, tuan-tuan. Muka surat 23, kita duk bicara ni, nak bicara mengenai dalil membuktikan dengan sifat yang telah kita belajar lepas. Dari segi senarainya 20, mana yang wajib, dan di sebaliknya adalah mustahil. Kita nak sambung ni adalah nak membicarakan burhan wajibnya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat yang telah kita bicara. Jadi sifat 20 yang kita belajar ni bukan sebarang sifat, tapi dia adalah sifat-sifat yang dinisbahkan pada Allah Ta'ala, yang merupakan prinsip ambil daripada Al-Quran, hadis, bahkan dipersetujui dengan akal yang waras. Dan tak boleh nak dinafikan sama sekali. Bahkan siapa saja di kalangan manusia ni yang menafikan daripada 20 senarai yang telah kita belajar lepas, macam mana kesimpulan yang telah disebut oleh ulama, siapa menafi sah tak berakal. Satu. Bahkan siapa menafikan dia, istilahnya menafikan Quran hadis, pasal semua sifat yang disenaraikan daripada 20 sifat ni semua ambil daripada Quran hadis. Semua ada dalil dan hujah dia daripada nas Quran dan hadisnya. Bahkan muafakat pula dengan dalil akal. Jadi kitab kita ni, dia nak sebut dengan kaedah berdalil dengan dalil akal. Adapun dalil nas Quran, kita dah bicara dulu. Macam pun kalau nak sebut sekali lalu, ni sebab kita nak bicara ni, kita nak bicara mengenai dalil akal, wajibnya Allah Ta'ala qiyam binafsih. Terjemahannya diri sendiri. Ada dua makna yang telah kita bicara dulu. Diri sendiri dengan makna Allah, dia tak hajat kepada tempat, dia tak hajat pada zat untuk dia wujud di zat itu. Pasal Allah dah zat, dia sabit zat dia. Bila zat dia sabit, dia tak perlu zat lain untuk dia nak berada di zat itu untuk mewujudkan dia. Itu antara makna qiyam binafsi, diri sendiri, maksudnya dia tak hajat pada sesuatu. Itu bahasa mudahnya. Dan antara makna kedua, Allah Ta'ala dia tak hajat pada siapa menjadikan dia. Pasal Allah bukan ada siapa jadikan dia. Memang dialah yang menjadikan setiap sesuatu. Mana mungkin, mana boleh terima akal, bahkan Nas pun datang dengan mengatakan Allah dia Rabbul Alamin. Dialah Khaliqus samawati wal ard. Dialah pencipta langit bumi. Dia yang takbirkan sekalian alam ni. Dia yang menjadikan alam. Mana mungkin ada sesuatu zat lain menjadikan dia.
Jadi memang terbukti nyata betul Allah SWT ni dia qaim binafsih. Itu sekali lalu, kalau sebut nas sekali lalu juga, Allah Ta'ala qiyam binafsih, ambil dalil mana? Antaranya, huwal hayyul qayyum. Kata nakhir tu, qayyum tu. Qayyum tu, makna dia qaim binafsih. Cuma qayyum dia wazan fa'ul. Tu sedikit dengan disiplin bahasa Arab lah. Dia menunjukkan makna superlatif. Qaim dengan makna tak hajat pada sesuatu. Bila qayyum ni maksudnya dia memang sememangnya tak hajat sama sekali pada sesuatu. Dia punya makna superlatif tu. Dari sudut tak berhajat tu, tak berhajat sama sekali. Kita ni kalau katalah sikit bahasa kita ni, katalah berdiri sendiri, tak hajat dah pada mak ayah kita. Mula-mula kita dapat kerja, dapat duit dulu, kita dah boleh berdiri sendiri. Itu bahasa kita kan. Dah boleh berdiri sendiri, tak hajat dah pada mak ayah kita. Memang tak hajat pada mak ayah kita dapat duit, tapi hajat kat duit. Hajat pada makan minum, hajat pada rumah, hajat pada kenderaan, hajat pada pakaian, hajat pada langit, hajat pada bumi, hajat pada oksigen. Allah, dia qayyum, maksudnya tak hajat sama sekali kepada apa pun. Jadi khas atas kita nak bicara ni dengan makna yang, dua makna yang maklum. Kita dah bicara dulu dalam makna qiyam binafsih ni. Dengan makna satu, la yahtaju ila mahallin. Yang kedua dengan makna la yahtaju ila mukhassis. Cuma pelajaran ni dia kena ingat lama lah. Tak ingat tu, sedikit balik lah. Revise your lesson lah. Yang tu lah. Yang ni yang dia sebut dua hujah pada dua-dua makna yang boleh dipaham daripada qiyam binafsih. Yang kata Allah Ta'ala ni bila dia tak hajat pada sesuatu, antara makna kita bicara lepas, dia tak hajat pada zat untuk dia wujud di zat itu. Pasal Allah, bila sebut Allah, ni nama. Bila sebut setiap nama khasnya ke Allah Ta'ala ni, tentu sabit zat dia. Kaedah kita bahas dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun sama. Setiap kalimah yang kalau saya sebut bahasa Melayu dulu, setiap kata nama, dia mesti ada zat yang kita akan rujuk pada dia. Kalau kita tengok ada iklan tu, infak kipas gergasi. Contohlah kan. Kipas gergasi nama. Mana kipas gergasi? Mesti ada zat yang akan terujuk. Tu? Botol. Nama. Mana botol? Tu? Kan? Handset. Mana handset? Nama. Mesti ada zat handset. Sejadah. Mana sejadah? Nama. Mesti ada zat sejadah yang akan dirujuk. Kalau umum kita sebut bahasa Tuhan. Tuhan pun nama. Nama am lah. Mesti ada zat Tuhan yang akan dirujuk. Cuma ada orang sangka yang ni Tuhan tu satu hal. Tapi sebut Tuhan mesti ada zat yang dirujuk. Allah bukan sebarang nama. Nama khas. Mesti ada zat yang akan dirujuk. Jadi Allah ni nama bagi zat. Bila dia nama bagi zat, maksudnya sabit zat dia. Dan bila sabit zat dia, kaedah juga kalau kita belajar dengan kaedah bahasa saja pun, setiap zat dia mesti ada sifat. Kita sebut sejadah. Ni zat sejadah. Kenapa panggil sejadah? Mesti ada kriteria yang menyebabkan dipanggil sejadah oleh dia. Kalau yang bawah pada sejadah tu orang tak panggil sejadah, tu orang panggil kapet. Kenapa yang ni panggil kapet? Kenapa yang ni panggil sejadah? Sejadah ni dia boleh alih-alih, buat panggil sejadah. Kalau duk hampar tu, hamparan tu, tu bukan sejadah. Tu kapet. Faham tak? Kalau macam ni sejadah ke? Boleh buat sejadah. Tapi macam ni orang tak buat sejadah, tak panggil sejadah. Yang ni dia panggil ridak. Tapi boleh buat sejadah. Kenapa panggil ridak? Pasal yang ni orang pegang, bukan saja boleh buat sejadah, boleh buat selimut, boleh buat macam-macam nama benda lah. Tapi antaranya, fungsi dia, pakaian dia, letak kat bahu. Misalnya, letak kat tekuk. Bahu panggil ridak. Jadi setiap zat dia mesti ada sifat yang mencirikan dia, menyebabkan kenapa dia bernama demikian. Jadi Allah ni dia ilah, dia Tuhan. Bahkan bukan Tuhan biasa, dia Allah. Nama khas.
tentulah sabit zat dia, dan tentulah ada pada dia kriteria yang melayakkan dia untuk jadi Tuhan. Dan kita dah belajar lepas, ke depan pun panjang umur jumpa insya-Allah. Bila sebut Tuhan ni, mesti kriteria besar dia, dia tak hajat pada sesuatu, makhluk semua berhajat pada dia. Orang panggil Tuhan. Itu patung tak layak jadi Tuhan, matahari tak layak bagi jadi Tuhan, kita tak layak jadi Tuhan. Atas nama makhluk, mana ada makhluk yang layak bagi jadi Tuhan? Pasal setiap makhluk, dia katalah walaupun dia boleh menunaikan hajat orang lain, tapi dia sendiri berhajat. Kita kalau jadi jutawan, jadi PM misalnya, boleh bagi bantuan, boleh bagi e-wallet, contohlah kan. Boleh bagi bantuan PKP ke apa kan. Contohlah kan. Boleh. Tapi kita pun perlu makan nasi, kita pun perlu oksigen, kita pun perlu duit. Kita perlu isteri, perlu anak, perlu rumah. Tak ada melepah kita. Matahari. Memang tak ada matahari, kita melepah. Tapi matahari itu sendiri, dia tak boleh ada sendiri. Dia perlu Tuhan yang menciptakan dia. Atas nama makhluk, tak ada makhluk yang istilahnya boleh qaim bi nafsih. Tak ada. Tak ada makhluk yang boleh ada sendiri. Mustahil. Setiap makhluk mesti ada pencipta dia. Allah dia pencipta. Betul tak? Jadi menunjukkan sabit zat dia dan melayakkan dia jadi pencipta, dia jadi Tuhan ni pasal apa? Pasal dia tak hajat sama sekali pada apa-apa pun. Pasal sebelum dia buat makhluk ni, memang zat dia sah dengan segala sifat kesempurnaan yang ada pada dia, dan selayaknya pada dia nama-nama yang menunjukkan kemuliaan, kebesaran, keagungan dan kesempurnaan dia. Mustahil pada dia apa-apa nama kurang. Kurang daripada sudut zat, mustahil. Kurang pada sudut sifat, mustahil. Kurang pada sudut perbuatan, mustahil. Kurang pada sudut pemilikan juga, mustahil semua tu. Pasal Allah sempurna pada zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia. Atas nama makhluk, zat pun tak sempurna, sifat pun tak sempurna, perbuatan pun tak sempurna, milik pun tak sempurna. Kalau rumah kita besar ni, mati, orang lain ambil, mana ada milik sempurna? Kalau sekarang ni milik kita, dulu bapak kita punya. Jadi bapak kita pun tak sempurna, kita pun nampak sekarang sempurna, mati anak kita punya. Mana ada sempurna milik kita? Jasad kita pun kita tak milik. Ni hidup, mati habis. Kencing manis kena potong habis kaki, bukan milik kita dah. Mata buta je, tak milik kita dah. Duit bukan milik kita, mana ada milik sempurna? Pemegang amanah je. Pemegang amanah kaki, mata, tangan, roh, duit, kereta, anak, isteri, sebagai pemegang amanah saja semata-mata. Perbuatan kita, mana ada milik kita sempurna? Kadang-kadang kita nak buat kerja tak boleh buat. Nak bawa kereta jauh-jauh, itu ngantuk. Dah tua-tua nak bini lain. Bini apa? Bini ada pun tak larat nak layan. Sorry, nak saya guna bahasa itu sikit. Sorry. Lajak semua itu. Nak terbang mana boleh terbang? Nak berlari, semput lemah jantung lah, apalah. Duduk dalam aircon dah macam apa? Asma, lelak. Mana ada sempurna ni? Kalau sempurna pun badan sasa apa? Perlu makan, minum. Perlu air. Tak dapat air, lembek. Tak dapat makan, lembek. Tak dapat oksigen, lembek. Tak ada matahari, lampu gelap, mata buta, lembek. Menggagau, meraba-raba kita. Mana ada sempurna kita? Sifat kita. Dia bagi kita pekak sudah lah. Tak usah pekak lah. Dia bagi kita sesama cukup, tuan-tuan. Jangan kita nak makan tak lalu. Dia bagi sakit gigi sekali. Macam. Memang kita dalam keadaan tak sempurna. Itu sifat kita, zat kita macam mana? Alah tuan-tuan, kulit ni tuan-tuan gesek pergi jalan raya, try nak. Jatuh motor, tak usah bawa 90-80 km sejam, 20 km sejam sudah lah. Tuan-tuan langgar tembok, boom, tersungkur, kena dinding, macam. Try nak, apa rasa? Kalau ni sebab kulit lembu tahan lagi benda kulit kita. Kulit lembu gesek dinding tak apa-apa. Kulit kita gesek dinding luka. Apa zat kita yang hebat sangat? Mana ada hebat kita? Atas nama makhluk, tak ada makhluk yang hebat. Semua adalah sangat-sangat bergantung dan berhajat pada Allah. Allah macam ni, Allah tak hajat apa-apa. Yang tu yang isyarat Quran, Allah Ta'ala kata, Ya ayuhan nas,
Antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia kamu ni fakir dan berhajat. Fakir tu dengan mana apa? Dengan mana muhtajun, muhtajun antumul fuqara, antum muhtajuna ila Allah. Kamu berhajat ke Allah Taala. Allah Taala kalau dia tak jadi yang kita tak ada. Satu dia sebut bila ini keadaan berhajat ni ciri kita, Allah macam mana? Wallahu huwal ghani. Allah Taala ni dia tak hajat pada satu apa pun. Istilahnya ghani itu terjemahnya kaya. Apa maksud kaya pada Allah Taala? Kaya Allah Taala bukan banyak perbendaharaan, bukan. Kaya dia dengan mana dia tak hajat pada satu. Dia buat malaikat pun bukan malaikat untuk tolong uruskan urusan dia, tidak. Memang dibuat malaikat, ada urusan yang dibuat oleh malaikat, tapi bukan malaikat buat urusan tu merehatkan Allah Taala, bukan. Dan bila malaikat Allah Taala buat, sebenarnya malaikat tu nampak atas rupa je dia buat. Sebenarnya yang mentadbir, yang mengurus Allah Taala, bukan malaikat. Cuma lalu kot malaikat. Tu kena faham kedudukan makhluk. Ada pelajaran dia, kita jumpa ni banyak orang jumpalah pelajaran tu. Jadi nak sebut tak mana. Semua huraian saya sebut tu nak menguraikan ayat Quran. Fakirnya makhluk dan ghaninya Allah Taala, Allah tak hajat pada satu. Jadi tak hajat tu atas huraian kita dah lalu. Allah Taala tak hajat pada satu dengan mana sabit zat dia. Allah dah zat. Dia tak perlu pada zat lain untuk dengan dia ada di zat itu baru sabit dia. Subhanallah. Kalau dalam kitab tauhid itu bahas dia kan. Pasal apa? Pasal antara pahaman manusia ni ada orang beranggapan antaranya macam pahaman Kristian tu, dia anggap Tuhan ni sifat. Tuhan ni dia boleh menumpang-numpang pada sesuatu. Macam pahaman Kristian, dia kata Tuhan ni asal Roh Kudus. Lepas tu nak zahirkan Nabi Isa, pergi kat Maryam dulu. Siti Maryam hamil. Ni Tuhan mak. Tuhan telah menjelma dalam Siti Maryam pula. Lepas tu lahir kan Nabi Isa. Tuhan telah menjelma dalam bentuk Nabi Isa. Ni Tuhan anak. Lepas tu dia pahaman Kristian, dia kata Nabi Isa kena bunuh. Tuhan kembali kejadian asal dia. Jadi Tuhan ni perlu ada medium untuk dia wujud. Subhanallah. Allah Ta'ala bukan fata morgana, dia bukan fantasi. Dia bukan khayalan. Dia hakiki. Dia hakiki, lebih hakiki kita lagi. Kita ni pun hakiki. Tak percaya, baling sakit tak? Allah lagi real pada hal tu. Contoh kan. COVID-19 pun real tak? Ke tak real? Hayalan aja. Try tengok pergi duduk kawasan zon merah tu. Muat apa download aplikasi Sihat Sejahtera, My Sejahtera tu. Pergi tengok zon merah tu, mana yang tambah pakai gelang tu, tuan-tuan pergi duduk sebelah dia tengok. Macam mana apa? Gelepok tak? Tengok lepas tempoh tu lagi tengok positif kan negatif, track tengok. Contohlah kan. Real tak real? Ke khayalan aja? Ke propaganda aja? Macam-macam ada orang duk sebut pandangan apa satu hal, tapi macam mana? Track tengok. Real tak? Mana real lagi? COVID-19 ke Allah Ta'ala? Duk rasa Allah Ta'ala tu khayalan. Jangan buat pasal subhanallah. Yang ni tuan-tuan, kita nak kena belajar, bahkan belajar kita memang yakin Allah Ta'ala tu real. Tapi kita punya hati ni terlalu nipis hubungan dengan Allah Ta'ala. Sampai Allah yang hakiki wujud, dia yang wujudkan kita rasa lemahnya kita punya hubungan takluk kita ke hati kita ke Allah Ta'ala ni, macam dia tak ada. Dengar saya sebut. Bukan nafi kata ada dia, tak. Macam tak ada. Macam dia tak ada. Macam kita yang ada. Menapas ni, aku hidup. Aku lihat. Ikut aku nak tengok apa? Tak rasa bahawa Allah yang bagi aku ada, Allah bagi aku hidup, Allah bagi aku lihat, Allah bagi aku dengar. Ni iman kita. Nipisnya kan. Tapi COVID-19, takut ni. Pakai tutup muka. Jaga. Jangan bagi. Ada ruang masuk. Pakai dengan betul. Jangan letak buah dagu. Nanti pencemaran. Nak makan ke lah, buka semua. Jangan buah dagu. Pencemaran. Berkira kan. Penjarakan sosial. Ini lebih 1 meter ni. Dekat 2 meter ni. Contoh kan. Penjarakan sosial pun disuruh 1 meter. Tuan-tuan duduk sampai 20 meter, 40 meter. Punya jaga penjarakan sosial.
Tu gurau tu sambil-sambil kan. Dengan Allah Ta'ala mana ada jarak? Kita dengan Allah Ta'ala kalau ikut mana ada jarak? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, Allah Ta'ala. Aku ni hampir macam mana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Syarah tu panjang, ada pelajaran kita dah belajar sikit sebanyak dulu. Cuma atas kita belajar burhan ni, memang betul Allah Ta'ala. Dia tak hajat pada satu apa pun. Kita lah yang berhajat pada dia. Yang digunakan kaedah dengan sebut begini, ada pun bukti bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat berdiri sendiri kerana macam ni, kaedah metodologi berfikir dia. Kerana kaedah kitab kita ni, nama dia pun Ummul Barahin, ibu bagi segala hujah. Hujah apa ni? Hujah akli. Memang tak boleh disangkal sama sekali. Quran saya dah sebut dahulu tadi. Disebut ni cara berfikir ni, metodologi berfikir, metodologi ni, kaifiat cara berfikir ni, siapa bangkang memang tak berakhir sungguh. Bahasa mudah gitu. Tengok, dia kata apa? Kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada tempat untuk dia wujud, nescaya dia tu sifat. Pasal yang perlu pada zat untuk sesuatu perkara, dia ada di zat itu, barulah dia ada. Benda yang perlu pada zat untuk wujud, yang ni sifat namanya. Atas kita faham ni, botol ni dia dah zat. Dia sebenarnya dia tak perlukan tempat untuk dia nak ada, duduk atas meja ke atas lantai ke. Dia sendiri dah ada dah. Yang tu kot, boleh faham saya sebut apa? Cuma atas kita tengok benda yang ada keliling kita ni atas nama makhluk, apa yang ada tu disebut dia occupied space. Dia akan mengisi ruang kan. Dia akan mengisi ruang lah ikut kadar saiz dia. Apa saya nak sebut ialah bila dia mengisi ruang, maksudnya dia tu sendiri dia ada. Dia tak perlu untuk dia wujud dengan dia berada di tempat sesuatu. Dia pun tak perlu tempat. Takkan Allah perlu tempat? You understand me? Bahkan Allah Ta'ala dia yang buat tempat. Dia yang buat kita. Dan sebelum ada kita, memang Allah Ta'ala ada. Satu Allah Ta'ala, tu yang dia kata, kalau, tu kaedah berfikir dia, kalaulah dia berhajat pada tempat, jadi Allah bukan zat, dia sifat. Allah ni sifat ke? Allah bukan sifat. Allah adalah zat yang mempunyai sifat kesempurnaan. Allah bukan sifat semata-mata. Kerana setiap sesuatu benda yang dia sifat saja tanpa zat adalah mustahil. Mana ada sesuatu yang dia sifat saja tanpa zat. Kalau saya buat misal, ni mikrofon warna hitam. Atau istilahnya, mikrofon ni zat, hitam sifat. Gula manis. Gula adalah zat, manis adalah sifat. Tuan biasa dah ada benda manis tapi zat manis tu tak ada. Boleh? Kalau mulut kita pun rasa manis saja. Apa faham ada sifat manis tu? Tentu ada zat yang menyebabkan manis tu hasil. Boleh faham? Tuan puasa misalnya rasa pedas. Ada sifat pedas. Ada sifat pedas. Bukan ada benda dalam mulut. Ada sifat pedas. Memang apa? Tak boleh brain lah dengan korang ni. Brain punya putih kan. Tak boleh brain lah. Apa? What nonsense? What kind of people are you? The word apa nak sebut macam mana? Apa punya cara berfikir kan? Itu. Subhanallah. Satu dia guna kaedah berfikir tu, siapa nak lawan hujah ni? Lawanlah dia. Nak tengok, nak nampak bodoh tak bodoh sini. Satu ulama kita dia karang kitab macam ni, dia panggil Ummul Barahin tu. Pasal Al-Quran dengan akal ni, atas syarahan para ulama kita, khasnya dalam bab akidah, setiap akidah yang kita berpegang ke Allah Ta'ala ni, khasnya datang rumusan mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tak akan bercanggah dengan akal yang waras sama sekali. Tak akan bercanggah. Tak akan bercanggah. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala dia tak akan buat sesuatu. Apa? Kalau nisbah ke Allah Ta'ala, dia tak akan buat sesuatu dan nisbah akal kita nak memikir ke Allah Ta'ala ni, tak akan berlaku percanggahan akidah dengan apa yang sepatutnya dengan kewarasan akal yang Allah Ta'ala beri. Yang akal ni satu benda, alat yang paling berharga Allah Ta'ala bagi kita. Takkan bercanggah. Tu, penyataan ulama kita sebut macam tu. Satu,
Quran hadis pun kalau nak faham dia, kalau akal buka kepala lutut tak boleh faham. Itu kot bahasa mudah dia. Nak faham Quran hadis mesti akal letak di tempat dia dan mesti ahli dia yang berakal saja boleh faham Quran hadis. Kalau orang tak faham disiplin ilmu, walaupun disebut Quran hadis tapi dia syarah Quran hadis macam tak pakai. Walaupun disebut Quran hadis. Taklah bermakna pakai akal semata-mata. Tidak juga. Mesti ada dia punya garis panduan dia, guideline dia. Guideline daripada Quran, dan Quran tu sendiri berhajat kepada akal untuk memahamkan dia, dan akal pun mesti ada guideline daripada Al-Quran. Jadi saling pelihara antara satu sama lain. Allah Ta'ala bagi jadi syariat macam tu. Baik. Jadi kata dia, kalau Allah Ta'ala tu berhajat kepada tempat, nescaya Allah tu sifat. Pasal apa? Pasal perlu pada tempat berdiri. Sifat saja yang perlu. Zat untuk sifat wujud. Zat, dah nama zat. Zat, atas definisi ulama' dia maqamah binafsih. Sesuatu yang dia tak perlu pada zat lain untuk dia ada. Pasal dia dah zat. Setiap zat tak perlu untuk ada di zat lain. Yang perlu untuk ada di zat untuk sesuatu wujud, yang tu sifat namanya. Tu saya kata kalau botol pun zat, takkan Allah Ta'ala sifat. Faham tak saya sebut apa dah? Bahasa-bahasa macam ni lah yang kalau kita belajar kadang dia tak biasa dengar istilah tu, susah sikit nak hadam. Tapi bila bahas ilmu memang bahasan macam ni ya. Cuma bila sebut zat sifat ni dia lebih pada istilah tu bunyi Arabic. Itu yang saya sebut dengan bahasa Melayu tadi tu. Setiap nama mesti ada zat yang akan dirujuk. Mestilah. Tu kalau saya sebut ada gula nama. Jadi mesti ada zat gula. Dan gula apa ciri nak nama gula? Mesti antara ciri dia manis. Manis tu sifat yang ada di gula. Ada tak? Manis, ada manis tapi tak ada zat yang manis tu ada di situ. Kalau bukan gula pun manis. Stevia, manis. Tebu manis, contohlah. Madu manis. Nak sebut apa? Mesti ada zat untuk sifat manis tu ada di situ. Manis gula, di gula. Manis madu, di madu. Manis stevia, di stevia. Tapi nak sebut, setiap sifat manis mesti ada zat untuk sifat itu berada di situ. Allah. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia yang qadir ala kulli syai'. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni, Masya Allah, segala sifat kesempurnaan dia. Takkan dia ada perbuatan, dia ada sifat, tapi zat ada. Apa cerita? Baik. Dari segi kaedah, sifat tidak bersifat dengan sifat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Zat saja yang boleh ada sifat. Itu pun satu pernyataan nak faham. Boleh mikrofon ni hitam ni bersifat dengan kasar, boleh? Mikrofon lah kasar, mikrofon lah licin, mikrofon lah hitam, mikrofon lah keras misalnya. Mikrofon lah membesarkan suara. Bukan hitam membesarkan suara. Bukan hitam tu kasar. Bukan hitam tu licin. Bukan hitam tu yang berbentuk silinder. Bukan hitam tu silinder. Mikrofon tu silinder. Can you understand me? Saya saja tanya understand me pasal apa? Pasal perbahasan macam ni, kalau kita tak biasa dengar perbahasan dalam ilmu dia, dia macam ni sikit. Tak biasa dengar pun cerita macam ni. Inilah disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Macam tu sekali lalu. Jadi kalau Allah Ta'ala dia hanya sifat mana boleh bersifat dengan sifat, antaranya sifat dia takkan boleh bersifat ma'ani dan tidak juga bersifat ma'nawiyah. Jadi disiplin dia sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Sedangkan kalau kita tanya Allah Ta'ala kuasa tak? Allah Ta'ala hidup tak? Allah Ta'ala melihat tak? Dia mendengar, ada sifat dengar dia, ada sifat lihat dia, ada sifat kata dia. Yang tu sifat-sifat kesempurnaan dia. Bila dia ada sifat, nak menunjukkan sabit zat dia ada sifat ni. Mana mungkin Allah sifat, dia sifat dan
Sifat dia ada sifat dengar. Bukan sifat ada sifat dengar. Zat dia ada sifat dengar. Kalau kita bawa ke makhluk, kita ada sifat dengar. Ya. Kita ada sifat dengar, nak menunjukkan ada zat kita yang mendengar. Umum zat kita yang mendengar. Kalau ni sebab alat, ada telinga kita nak mendengar. Cuma disiplin kita dah belajar dah lepas, Allah, dia mendengar. Sabit zat dia yang mendengar. Tapi adakah Allah Ta'ala mendengar dengan telinga? Subhanallah. Allah melihat. Sabit zat dia yang melihat. Adakah dia melihat dengan mata? No. He can see but not with eyes. He can hear but not with ears. He can talk but not with mouth, with tongues, with throat. Apalah adik-beradik tu lah. No, subhanallah, subhanallah. Allah Ta'ala kuasa, yes. Betul, not with hands. He create something, not with hands, not with legs, not with fingers. Subhanallah. Kita ya. Bila ada kederat, nak zahir yang kederat, ada zat untuk menzahirkan kederat tu. Itu dijadi kat kita makhluk macam tu. Dia laisa kamitslihi. Subhanallah. Apa terlintas dalam fikiran, tanzihkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu kita tanzih tu. Setiap hari tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak cukup sekali tu kan. 33 kali. Apa maksud 33 kali ni? Taukid, taukid, taukid. Sungguh. Subhanallah, 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 subhanallah. Bersihkan Allah Ta'ala daripada apa fahaman yang tak sepatutnya dinisbah pada dia. Ya. Jadi sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Sedangkan kata dia Allah Ta'ala Maha Agung dan Maha Mulia. Pentadbir kita, dia wajib bersifat dengan keduanya, maksudnya bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Mesti ada. Bahkan bila ada sifat, barulah sabit perbuatan dia yang sempurna. Bila dia mendengar, dia melihat, dia kuasa. Dia boleh berkata-kata, dia hidup dengan segala sifat kesempurnaan yang selayaknya ada pada dia. Kita sebut belajar sifat ma'ani dalam sifat 20 tu, yang tu sifat yang sangat basic kan, untuk sabit yang pada Allah Ta'ala. Maka bila sifat dia yang sempurna, tentulah akan datang perbuatan dia yang sempurna. Kalau dia cipta macam mana? Penciptaan yang sempurna. Kalau dia merupa yang kita, buat rupa kita, buat rupa manusia, buat rupa semut, buat rupa laba-laba, buat rupa kupu-kupu, buat rupa bintang, langit. Setiap makhluk dia buat perfect. Surely perfect. Dia tak akan ada upgrade makhluk yang dia buat. Durian tu kan, kalau ada pokok durian 1 juta tahun dulu, itulah rupa duriannya. Nabi Adam, kita ni keturunan Nabi Adam, rupa Nabi Adam, kita ni Allah Ta'ala tak upgrade. Nabi Adam dulu ikutlah ada belalai panjang ke apa ke, subhanallah. Tak. Semut 1 juta tahun dulu, semut 1 juta setelah ni, the same semut. Same semut. Tapi kalau handset 10 tahun dulu, 3 sekupang, dengan Note 10 apa? Jauh bumi langit, tuan-tuan. Tambah yang telefon macam ni. Model sikit. Halo? Tambah yang oh, lagi ketinggalan zaman. Tapi upgrade. Ini makhluk. Allah awal-awal penciptaan dia perfect. Perfect. Pasal apa perfect? Perbuatan dia. Pasal sifat dia perfect. Zat dia perfect. Jadi kesimpulan daripada kaedah berfikir ni yang kata Allah, andai kata kalau dia berhajat pada zat untuk dia wujud, berarti dia sifat. Mana mungkin dia sifat? Pasal sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Sedangkan Allah pada sabit pada dia segala sifat kesempurnaan. Tentulah, jadi kesimpulannya apa? Tentulah Allah ni bukan zat sifat semata-mata. Tentulah bila sebut Allah tu nama, bila setiap nama tempat rujukan dia adalah zat, dan zat mesti, zat pada Allah Ta'ala mesti mempunyai sifat. Besar nak fokus, dia zat dan zat dia tak hajat pada sesuatu. Yang kalau kita lihat ulama kita susun kaedah berfikir, metodologi, kaifiat, ambil pada Quran hadis secara disiplin pembahasan ni tuan-tuan. Kalau kita mengaji betul-betul, memang tak akan kita telan dan
ambil pahaman-pahaman yang salah daripada ajaran Islam atas nama Jahmiyah, Mujassimah, pahaman nama Musyabbihah, bahasa mudah sebut Wahabi, takkan ambil pahaman tu. Satu Wahabi ni dia nak serang kita, mula-mula apa? Dia provokkan, dia burukkan, dia momokkan sifat 20 tu. Pasal siapa ngaji sifat 20, faham, mesti takkan terima pahaman-pahaman yang menyeleweng tu. Bila datang ngaji, macam mana? Senang je. Dia ajar apa pahaman-pahaman yang salah, pasal tak ada kayu ukur untuk menilai mana yang hak dan batil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Kita ada SOP yang kena patuh. Sehari 5 bisi pula. Itu aja dulu. InsyaAllah panjang umur ni kita sambung. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan. Yang ni ialah makna yang kedua. Yang dia nak bagi huraian di atas makna qiyam bi nafsih. Dengan makna tak hajat pada siapa menjadi. Walaupun simple aja benda tu. Tapi disiplin baca kitab tu. Kena baca elok ke. Tak seronok jika baca beberapa hari tu. InsyaAllah kita sambung di itu. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal ardh binur syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.